Tapi dalam tu dia service blended lah. Kemudian makmal dia masuk kelas, dia point dekat YouTube link. Okey, tengok YouTube, lepas tu dia keluar dan dia tak masuk kelas lagi dah. Ini lecturer MI, saya lecturer lain saya tak nak tahulah. Tak apa. For me inilah evidence, sebab saya ada evidence. For me evidence is in my hand. Bila evidence in my hand, saya akan berani bercakap. Kerana kalau saya jenis macam tu. Saya kan, siapa tak kenal saya kan? Zulisman kalau bercakap, dia senang je. Zulisman ni kalau dia bercakap, mesti dia ada benda yang dia tahu. Saya tak bercakap kosong. So jadi lecturer ini masuk ke dalam kelas, 5 minggu terakhir tu di combat. Tuan-tuan dan puan bayangkan, 1-2 jam kuliah kadang 30 slide, dan tiba-tiba 5 minggu 5 kali 3 150 slide you cover 2 jam. Can you do it? Can you do it or not? Yeah, you boleh baca satu-satu, but does the student pick up or not? Tak ada. Dia will not pick up. Especially subjek-subjek yang kritikal kan. Ada certain subjek kritikal. Makmal, kita nak jumpa student secara face to face, bukan dia suruh duduk tengok YouTube. Hasilnya apa daripada YouTube tu tadi? Outputnya apa? Assessment you apa? What you going to capture? Dia masuk, okey, ni you belajar Blender. Pakai YouTube, lepas tu dia keluar. Dia tak masuk kelas dah. So, kalau adakah, do you think lecturer macam ni boleh dibuang kerja? Kalau ikutkan saya punya Prof Izzat tadi, boleh, you boleh dibuang kerja. Walaupun bagus macam mana pun you buat research kat luar, you boleh dibuang kerja. You boleh dibuang kerja. So, kena ingat. Okey. Nah, tengok saya punya blended Okey, saya punya bukan blended, Ulen saya. Macam mana saya feel? Now, kita kena ingat, apabila kita sudah melaksanakan secara online, benda-benda yang essential ada begini, kadang kita tak sedar pun kadang. Ada benda essential dia, iaitu contohnya seperti siapa lecturer tu. Kadang budak nak tahu juga, budak tahu satu. Itu Zulisman daripada sini cakap, oh garam gila nak mampus punya garam, menjerit. Kan, mencerit ni kat dalam kelas ni. Oh, kalau menjerit tu sebelah dia dengar. Terkena pula sebelah Dr. Sarni. Berlawanan menjerit. Contohnya lah. Jadi dia pun nak tahulah siapa Dr. Zulisman ni semester ni ajar di ITM 343. Nah, perkara essential, sesiapa yang tahu hari itu sepatutnya learning outcome dengan sinopsis mesti dan wajib dimasukkan dalam, walaupun dia bukan sebahagian daripada status. Kenapa? Sebenarnya apabila kita masuk ke kelas, jam pertama 5 minit pertama kita kena terangkan pada pelajar yang ini sebenarnya. Kenapa? Kerana pelajar kena tahu CAP apa yang you akan nilai, dan soft skill apa you akan nilai dan di mana. Dan ini, learning outcome ini adalah yang you mapkan dalam teaching plan. Ramai pesyarat tak terangkan kepada pelajar. Contohnya seperti nombor 1, C2 saya kata. Cognitive level 2 saya nilai. Saya akan beritahu dia, saya akan nilai ini dalam quiz dan final exam sahaja. Dan saya tak akan nilai C2 dalam makmal, kuliah lab test. Ini kena terangkan student. Jadi sebenarnya you dah beritahu student untuk prepare dah bahawa cognitive assessment hanya berlaku di dalam quiz dan juga final exam. Memang sepatutnya pengetahuan, pemahaman C. Kalau sis dah dengan template sekarang ni, kita plan untuk teaching plan tu diubah, maksudnya diambil kita sebagai 40 tadi. Ada possible ke macam sini kita dah berkenalan, kita dah ambil extract daripada teaching plan. So nanti dalam plan itu ni kan week 1 to week 3. So week 1 to 3 terus beritahu dia itu adalah yang patut cover. Maksudnya next sama dengan week 1 yang dalam teaching plan. Saya punya buat ni, sekarang saya buat, memang saya maintainkan dengan teaching plan. Bawah Maksudnya dalam week 1 tu memang ada state, kita cover ni saja. Dalam aktiviti ni kita cover. So, dan dia ada banyak kaedah. Nanti saya akan ceritakan macam mana. Kadang kaedahnya ada kita secara literal, maknanya week 1 itu kita cover dan kita dan content you learn tu sebiji macam week 1, ataupun kita ambil gist. Sebenarnya bila kita teaching plan itu adalah perancangan mengajar saja. Tetapi dalam itu sebenarnya kita kena tahu gistnya apa nak sampaikan kepada pelajar, betul tak? Bukan kita nak suruh daripada 30 slide dipaham 30 slide. Tetapi apa yang didapat daripada 30 slide tadi itu gistnya apa? Kalau contohnya week 1 tadi kita budak nak memahami apa. Sebab tu saya nak kena tengok nanti kenapa saya kira Dan yang lainnya pun sama lah. Ini saya terangkan memang secara detail saya beritahu student. CTPS kat mana saya nilai saya kata.
P, psikomotor kat mana saya nilai dia? Affectingnya kat mana dan LL2 kat mana saya nilai? Saya beritahu student cara dan saya tunjukkan apa bentuknya. Itu saya ambil masa kadang 20 minit. And I'm okay. Kemudian, semua sinopsis dan announcement saya letak kat atas. Macam kuis hari tu, network tak ni, saya beritahu dia budak faham lah. Kerana student saya masuk kelas, dia tak tengok muka saya. Sebab dia tak suka tengok muka saya. So dia buka ni. Sebab dalam ni, budak saya bila masuk kelas saya, dia buka model mobile. Tak apa. Sebab semuanya ada. Apa yang ada dalam model mobile dia ni, samalah seperti di dalam, kita tengok contohnya saya ada model mobile. Saya pertama sekali, bila saya lecturer masuk kelas saya, dan kalau contohnya dia ambil kelas subjek paling, dia mesti akan dapat subjek tu. Sebab, bila dia sekali login ke dalam Ulearn dia, nampak tak? Semua subjek yang dia masuk, semua ada dan dia boleh baca kat sini. Dia boleh upload apa kat sini dan dia boleh baca sebiji ni. Ni sebiji sama. Tapi dia perlu belajar kat sini. So sebab tu bila student saya kata, "Sir, quiz pada hari tu sir buat saya tengah dekat dalam bas." Tak apa, buatlah dalam bas. You ada 4G data kan? Buatlah. I don't care how you doing it. Model mobile you ada dalam. "Sir, saya tak datang kelas hari ni. Masuk hospital tak apa, belajar sekarang." Dalam model mobile, masuk hospital tu duduklah kat atas katil tu, bukalah smartphone tu, belajar. No problem. Sama aja. Apa yang saya ajar kat kelas pun sama. Apa ada kat dalam Ulearn saya adalah sama. Jadi dah tak ada reason. Saya sebenarnya sudah memberi apa? Satu set rule pada student saya bahawa kelas Dr. Zul, saya kata kalaupun you tak datang, you tak ada reason mengatakan, "Sir, saya tak faham apa saya ajar sebab saya tak datang kelas." Sebab everything is in the model. Itu cara saya beritahu student. Tak perlu. Okay. Right. So, okay. Semua orang tanya saya buka open hall ni, kenapalah Dr. Zul paksa saya letak gambar? Ini gambar paling famous. Kenapa? Sebab ketua jabatan saya kata, ketua jabatan saya kan suka tengok saya. Daripada zaman Cik Syah, zaman lama lah kita sebutlah. Tak apalah. Saya suka depan kamera ni. Jangan bagi saya kamera, saya suka cerita. KJ saya ni dia akan tanya, "Siapa dekat FTMK ni pergi kelas suka pakai baju bunga-bunga?" Zulisman lah. Ini ayat dia, saya ulang balik je. Pak M okey. Tahu tak student Zulisman ni masuk kelas dia tak boleh konsentrate, ada seorang budak ni. Dia kata sebab Zulisman ni buka dada, semua pakai ketat. Dia tahu tak? Sebab saya kata okey, at least dia motivated datang kelas saya sebab dia tengok saya. Okey. Tak salah. Sebab aurat saya bukannya dada saya. Aurat seorang lelaki itu adalah atas pusat bawah apa? Bawah lutut. But buka tak? Tak kan? I buka dada je kot. Kalau student tu kalau student tu tak concentrate masuk kelas saya kan, sebab saya buka dada tak apalah, tapi dia motivated lah masuk kelas saya nak tengok saya balik. Sama ada dia nak tengok my vulture, dia nak tengok dada saya, I don't care. Right? No problem. Tapi motivasi tu ada. Nak datang kelas saya kan. Walaupun dia mengadu dekat KJ kata, "Saya tak boleh lah masuk kelas Dr. Go sebab saya tak boleh tengok dia." It's okay, at least he come to my class. Jadi kenapa saya letak? Sebab kadang bila kita minggu pertama, kedua kita hadirkan blended, budak tak tahu, tak kenal siapa kita. Maka kita tunjuklah muka kita. Dan bila kita buat selfie pun, janganlah selfie tu kat belakang ada orang macam ni, kacau kita. Selfie tu saya kata dia cantik macam tu lah. Tak ada orang kacau di belakang. Ambil. Your smartphone ni sebenarnya is the most powerful tool untuk you tunjukkan pada student how friendly you are. Janganlah letak gambar pasport. Betul-betul. Tak apa, sebab itu saya kata bila terperanjat itulah sebenarnya dia masuk tak ke hati tu. Kan? Kan? Sebab tu saya kata gambar. Okey, ni saya nak cerita pasal PowerPoint lah. Ada PowerPointnya ni. Kita masuk kelas, buka satu PowerPoint, ada tulisan, lepas tu gambar tu penting, kecil je gambar tu. Kan salah tu nak buat high impact presentation. Kita nak suruh student ingat gambar tu apa, sebab gambar tu masuk final exam, tiba-tiba gambar tu kecil, tulisan lebih besar. Ni dah kaedahnya, besar macam tu. Kalau kita asyik cerita macam tu nanti tak kenal lah, dia kat kita susah lah kan. Asyik nampak.
Dia macam ni. Gambar tuan-tuan bayangkan ya, gambar pasport yang bila kita pergi berdiri tegak kan, belakang biru pasport. Kalau you tengok student you berminat tak nak tahu you siapa dengan pasport? Ha? Tak apa, dia sebenarnya you punya smartphone tu boleh jadikan ni lagi muda. Saya 48 tahun ni. Ni bukan 35 tahun ni. 48 tahun ni. I'm 48 years old. Saya bukannya 35 tahun. Ya, dapat tu macam inilah senang cerita. Jiwa muda tu sangat penting dalam kelas. Kerana once you ada jiwa muda, baru you tahu menyelami perasaan anak-anak you. Saya selalu beritahu dia orang, setiap tahun umur kita meningkat. Tetapi you akan dapat student umur yang sama. Nampak tak gap you masa dulu, Puan Alim baru you balik masa kat KUTKM, you bicara umur you 25. Student you umur 19. Gap dia pendek kan? But now, dia panggil you bukan akak tau, dia panggil you mak. Dia orang panggil saya datuk tau. Tetapi saya jumpa yang sama, so bayangkan that gap. Makin lama jurangnya makin besar. Macam mana kita nak memahami mereka ini yang gapnya lagi jauh, kalau kita sendiri tak nak tunjuk diri kita bahawa I'm young as you. Kan? Kadang orang tak realise bahawa itu penting. Dari segi orang kata orang kata apa? First impression last. Betul? Ya Allah, masuk lecturer ni dia kata macam tu jugalah, aku tengok dia. Macam setahun tak tukar baju. Betul? Student do that. Ya, don't be surprised kalau you tengok confession you tab tu. Ya Allah, ramainya student yang mengutuk lecturer kat dalam kelas. You know, saya terbaca satu blog ni sampai dia panggil lecturer tu monkey. You know? So don't be surprised that di depan pelajar itu kita sentiasa kena ada impression yang bagus. Kan? Doktor siapa? Najwan dulu. Bekas student kita. Zaman tu umur saya dengan dia gap dekat. Now we are colleague. Betul? Dan di bawah dia pula mungkin Dr. Najwan dekatlah sikit. Tapi saya dengan dia dah jauh dah. Saya dengan anak dia dah jauh dah. Dia dah ada anak. Anak dia kalau saya hidup lagi, anak dia masuk UTM, saya ke tak jadi tok dia. Betul. So we have to think lah. Dulu ni semua muda-muda lagi. Saya ada gambar dia orang di Kamal, rumah kat Langkawi tu belum kahwin lagi dia orang semua. Sekarang anak dia semua dah belas tahun dah. Kan takkanlah saya nak tunjukkan grey hair saya kan. Memanglah tak grey hair lagi, tapi bila selak tu grey hair lah, tapi tutuplah sikit. Tak pakai, sebenarnya saya tak ada pakai dye tu, tak pakai, tapi adalah. Okey. Tetapi teaching plan saya tetap masukkan. Kenapa? Dan saya masukkan dari PDF Kali ini dia PDF lah Kita nak maintain PDF senang Sebab bila PDF, bila klik dia akan buka dekat page baru. Tapi kalau kita dalam bentuk doc, dia download. Kadang student ni malas nak download kan. Jadi PDF ni bila kita klik dia akan pergi ke browser kan, tab baru kan. Jadi lebih senang nak buka. So gunakan dia. Dalam teaching plan ini kan, kenapa saya upload walaupun dia sudah tidak menjadi sebahagian daripada komponen di dalam ULearn tadi sebagai kiraan blended, tetapi dia penting untuk pelajar melihat kelas Dr. Zul minggu ni sebenarnya blended atau tidak. Di situ saja dia tahu. Dia akan buka teaching plan tu. Sebab saya nak menggalakkan pelajar untuk orang kata bersedia dengan apa yang saya nak akan ajar minggu-minggu seterusnya. Maka teaching plan saya masukkan. Dan saya tulis deskripsi memang saya tulis lah. Saya minta supaya faham soal keadaan kudat malam. Dan kemudian saya create sekarang pakai group choice. Group choice ni paling bagus nanti. Saya akan tengoklah kenapa saya perlukan group choice ni. Group choice ni contohnya bila kita nak buat sesuatu assignment dan kita nak hanya kadang kan orang enroll kita punya subjek kan. Kadang lecturer ada nak enroll dia subjek, dia nak tengok kan kadang. Tapi kalau kita tak masukkan dia, if they are not belong ke dalam group, sebab kita letak key tadi tu, dia tak boleh masuk lah, dia tak boleh tengok lah aktiviti dan submit lah. Dia hanya sebagai enroll dan dia kosong saja. Sebab saya nak student saja yang enroll dan dia boleh submit. Jadi lecturer-lecturer yang enroll dalam saya punya courses tak boleh lah nak masuk sebab nanti kita akan nak kira markah tadi kan, sebab saya banyak buat kiraan markah di dalam. Maka saya create group choice. Jadi budak akan masuk sini dulu. Buka saja MyUlearn, dia akan pilih grup mana, S1G1 mana, S1G2 mana, saya buat macam tu sebab saya nak dia masuk dulu. Sebab kadang ada beberapa perkara saya pecah-pecahkan. Contohnya aktiviti ini saya kata hanya untuk S1G1 dengan S1G2 saja. Maka S2G2 dengan S2G1 dengan S2G2 tak boleh tengok. Tak boleh masuk.
dia kena masuk dia punya section sendiri. Sama juga sekarang saya buat quiz kerana Ulearn kita ni masalahnya macam ni. Bukan je Ulearn yang bermasalah, tetapi adalah kita punya server time up tu. Itu yang kadang error keluarkan bila pelajar masuk. Jadi apa yang saya buat adalah saya buat quiz sampai 2-3 untuk group choice yang berbeza. Untuk memudahkan saya punya management. Jadi untuk section 1 saya buat satu group. Untuk section 2 saya masukkan. Jadi budak yang S2G tu tak boleh dengan S2G1 tak boleh masuklah quiz tu. Dia masuk dia punya section of quiz lah. Right. Kemudian book and resources ni sebenarnya memang saya bagi online. Section ni dia tukar tak? Boleh. Maksudnya kalau macam dia tengok section 1 dia tukar. Kita boleh ubah kat situ. No problem. Kita ubah ke dia yang boleh? Tak boleh. Kita yang kena ubah. Student tak boleh ubah. Even student bila dia dah register, contohnya dia tersalah masuk, kita yang boleh padam nama dia untuk dia re-register. Dia tak boleh simply masuk ke mana. Kalau dia boleh ubah sendiri kan? Tak boleh. Dia boleh, bila once dia dah pilih masuk, dia tersalah, dia kena beritahu you bahawa saya tersalah masuk grup, you buka dekat dalam grouping, keluarkan nama dia, suruh dia masuk tempat grup yang lain. Kalau kita tak nak berlaku macam tu, pakai key enrollment. Setiap satu group choice tu, bagi dia key enrollment. Macam itulah, grup berbeza. Right? Jadi, book and resources yang berbagi doktor. Apa yang book and resources tu dia punya size yang dia buat explore Okey, sebab tu kalau tengok ni, saya masukkan dekat dalam saya punya OneDrive atau Google Drive. Lepas tu saya linkkan buku tu untuk di-download. Sebab buku dia, macam buku ni 100 MB. Jadi kita nak upload tak boleh. Jadi saya masukkan dekat saya punya Google Drive, lepas tu saya ambil link dia tu, share link, saya jadikan dia. Boleh share sini? Boleh. Dan nanti student akan link download lah daripada Google Drive you tadi tu, share kat Google Drive atau Dropbox ke apa. Sebab tu buku ni besar. Now, tahu tak kat mana nak cari buku-buku percuma ni? epub.org pun ada banyak buku-buku percuma yang memang related to ours, ada banyak lah dalam tu. Assessment. Nampak tak saya buat ni, contohlah saya baru buat satu. Nampak tak assessment? Quiz. Assessment saya, okey. Ada lecturer dia suka letak assessment dekat dalam week. Dalam week, dekat section week. Sebenarnya tak elok buat macam tu. Sebab budak akan scroll cari. Memang dia tahu minggu ke-7 quiz. Tetapi assessment ini elok di satu tempat section. Biar dia tahu ini adalah section untuk assessment. Sebab kenapa saya nak bezakan antara assessment yang you nilaikan dia nak dimasukkan dalam markah sebagai summative evaluation, satu lagi adalah sebagai nak capture dia punya attendance. Ada beza tu. Itu yang saya nak tengok Sebab tu kenapa any assessment yang saya nak jadikan ni sebagai final for summative evaluation, saya letak kat dalam assessment punya section. Saya tak akan letak dekat dalam week section. Semua kat sini. Midterm, lab test, assignment, midterm, final project, quizzes, semua akan duduk dalam saya punya assessment. Jadi bila budak buka, dia tahu assessment. Now, the best part dalam assessment, semua orang tahu, kita boleh letak pula tarikh available bila, betul tak? Kita go by restriction. Kita boleh letak awal-awal, tapi budak tak boleh buka selagi tarikh tu tak sampai waktunya. Kita boleh buat, no problem. Tak ada masalah. Dan kalau yang berbagi tengok, saya punya quiz, assessment, lab test tak pernah berlaku di dalam kelas. Sebab saya tak nak kacau kelas, saya buat waktu bila nampak semua. Di luar kelas, sebab saya nak melaksanakan flip learning itu tadi. Before, during, after. Jadi after the class, budak kena ada aktiviti yang dia kena buat. Itu baru flip classroom tadi berjalan, barulah blended tadi itu sebenarnya on the delivery-nya baru berkesan. Kalau tidak, kita hanya on status saja. Right? So jadi budak akan tahu, ini quiz 1, S2G1. So saya letak restriction. Kalau you not belong to this any group, you tak boleh ambil yang ni. You kena ambil tengok group mana yang memang. Soalan ni berbeza-beza tu, tetapi pada level kognitif yang sama. Pada level taksonomi yang sama. Dia tak boleh pula different group you kena letak level taksonomi berbeza. Dia mesti sama. Tak kisahlah budak tu section 1, 2 dan 3. Saya sebenarnya, terus terang, saya tidak suka cara diploma kita sekarang being segregated. Siapa ajar diploma tahun ni? Yang tahun lepas? Saya sebenarnya tak suka tahu budak tu diasingkan begitu. Tuan-tuan tahu tak bahawa S1, section 1, section 2, section 2 sebenarnya dah diasingkan. Saya tak suka sebenarnya. Section 3 adalah the chosen one. Sebenarnya salah.
Kita di sekolah, anak-anak kita sudah being segregated. Adalah sekolah-sekolah yang tak segregate anak, tetapi ada juga yang segregate anak. Kenapa kita nak buat benda yang sama di peringkat universiti? Sedangkan kita nak yang pandai belajar dengan yang tak pandai, yang kurang pandai belajar. Kenapa now di peringkat universiti kita sebagai ibu bapa yang tahu, kita pula nak follow that track dan kita sendiri tahu bahawa benda tu salah. Anak tidak boleh disegregate kerana peer learning ni adalah satu benda essential dalam flexible learning. Bila kita sudah segregate di budak session 3 choose one, you tahu tak apa feedback budak-budak? Ada satu kes ni yang last sem saja, budak session 3 kata, oh sir, dia ni tak boleh, sepatutnya dia tak duduk dalam kelas kita sebab dia tak pandai. Budak tu sendiri dah jadi macam tu, attitude dia sampai. Kerana kita yang buat. So kena ingat tu, sebagai seorang pendidik, itu bukan tanggungjawab kita. Biar pelajar itu belajar sesama sendiri. Kita sendiri tak suka anak kita, being segregated dekat sekolah. Kenapa kita sebagai pendidik kita buat benda yang sama? Kan satu benda yang tak betul tu kan. So remove that stigma mengatakan bahawa anak aku pandai, anak kau bodoh. No. Dalam flexible learning ini sudah tak berlaku anak kita. Now kalau kita masih lagi follow the grading system, you akan rasa anak you tak pandai. But you have to remember, anak you mungkin pandai di satu tempat yang berbeza, yang you tak boleh nafikan hak dia. That is the most essential part. Kenapa? Ini kognitif, kalau saya segregate sistem sebab kerana sistem tak mampu nak support. Tetapi kognitif level ni semua sama. Saya tak asing-asingkan mereka. Okay. Now, kemudian kita tengok week lecture 1. Nampak